Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, baiklah. Pada hari ini, cikgu akan ajar unit 9, bersih dan selamat bagi subtopik awasi diri. Okey? Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif kita yang pertama, cikgu harap murid-murid dapat mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Itu objektif kita yang pertama. Objektif kita yang kedua, menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa dalam perhubungan. Itu objektif yang kedua. Cikgu akan terangkan terlebih dahulu tentang jenis-jenis sentuhan. Sentuhan ni ada berapa jenis ya? Sentuhan ada 3 jenis. Yang pertama, sentuhan selamat. Kedua, sentuhan tidak selesa. Ketiga, sentuhan tidak selamat. Mari kita lihat sentuhan yang pertama, iaitu sentuhan selamat. Perhatikan gambar ini. Ialah gambar situasi di klinik ataupun hospital. Kalau kamu perhatikan di sini, kelihatan doktor ini sedang memeriksa pesakitnya. Kanak-kanak ini kan. Berlaku sentuhan di sini. Sentuhan yang sebegini adalah dibenarkan. Ia dipanggil sentuhan selamat. Boleh ya? Tiada masalah sentuhan yang sebegini. Perhatikan gambar yang kedua. Kelihatan ibu ini sedang memandikan anaknya. Apa yang dibuat oleh ibu ini? Dia sedang shampoo rambut anak dia, kan? Bila nak mandikan anak, kena sentuh lah kan? Nak sabun badan dia, nak shampoo rambut. Ini juga adalah sentuhan yang dibenarkan. Adalah sentuhan selamat. Sentuhan selamat ini akan membuatkan kita berasa rasa apa? Rasa selesa, rasa gembira dan juga berasa positif. Seterusnya, sentuhan tidak selesa. Mari kita lihat situasi ini. Ini adalah situasi di dalam bas. Dalam bas ni ada ramai orang. Kalau kamu perhatikan di sini, murid ini, budak perempuan ini terhimpit di antara 2 orang lelaki kerana keadaan di dalam bas ini terlalu sesak. Jadi bila berlaku sentuhan yang macam ini, budak perempuan ini akan rasa tidak selesa. Jadi sentuhan yang sebegini dikatakan sentuhan tidak selesa. Kita perhatikan satu lagi situasi. Yang ini pula ialah situasi di dalam tren. Kamu pernah tak naik tren MRT ke, LRT ke ataupun komuter? Kadang-kadang keadaan di dalam tren itu penuh. Contohnya macam ini. Budak perempuan ini terhimpit di antara 2 orang
lelaki di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Mereka duduk terlalu rapat sehingga berlaku sentuhan. Okey, sentuhan yang begini juga akan menyebabkan rasa tidak selesa. Okey. Sentuhan tidak selesa ini akan membuatkan kita rasa rimas. Betul tak? Rimas. Kalau boleh, kalau kita lah dalam bas berimpit-rimpit macam ni, dalam tren macam ni berimpit-rimpit, kadang-kadang rasa nak menjerit aja. Sebab apa? Sebab rimas. Pergilah duduk jauh-jauh sikit kan? Kenapa nak rapat-rapat? Okey, kadang-kadang kita pun rasa geram. Rasa geram pun ada. Okey, seterusnya mari kita lihat sentuhan tidak selamat. Okey, perhatikan gambar ini. Okey, gambar ini ialah budak lelaki. Sedang apa tu? Dipegang oleh lelaki dewasa. Kamu tengoklah muka dia mencurigakan, tak tahu dia nak buat apa dekat budak lelaki ni. Sentuh-sentuh macam ni. Okey, kena hati-hati sekarang. Sekarang ni banyak kes banyak kes melibatkan gejala yang tidak sihat. Okey. Seterusnya adalah situasi ini. Okey, yang tadi budak lelaki, sekarang budak perempuan pula. Budak perempuan ini cuba apa ni? Cuba dipegang oleh lelaki dewasa ini. Kamu tengok ni, tak tahulah dia nak buat apa ni ya. Okey, sentuhan begini juga adalah sentuhan yang tidak selamat. Okey, tidak selamat. Mungkin lelaki ini cuba untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ataupun mungkin berlaku cubaan untuk menculik. Okey, menculik. Okey. Sentuhan tidak selamat ini akan membuatkan kita berasa marah. Kan? Apa ni pegang-pegang orang? Dah lah tak kenal kan? Tiba-tiba pula tu pegang-pegang nak peluk-peluk kan? Akan menimbulkan rasa marah. Okey. Ada juga yang tidak dapat melawan. Dia meronta-ronta nak lepaskan diri tapi tak dapat nak lepaskan diri. Okey, jadi akan timbul perasaan sedih kan? Pada masa dia marah, dia juga rasa sedih. Okey. Selain daripada itu, seseorang itu juga boleh rasa keliru. Okey, contoh macam budak lelaki ni, muka dia macam confused je. Apa pakcik ni nak buat? Apa pakcik ni nak buat? Okey, itu adalah contoh sentuhan yang tidak selamat. Jadi, murid-murid semua perlulah sentiasa mengawasi diri. Okey, sentiasa berwaspada. Okey, kalau kamu berasa tidak selamat ataupun tidak selesa apabila disentuh oleh orang lain, apa yang patut kamu lakukan? Apa tindakan kamu? Okey, kamu perlulah bertindak segera. Apa yang boleh kamu buat? Okey, yang pertama, kamu boleh berkata, jangan sentuh saya. Siapa-siapa yang datang dekat kat kamu, cuba nak sentuh kamu, kamu cakap kat dia, jangan sentuh saya. Okey, yang kedua, kamu boleh lari. Berlari ke tempat yang selamat. Jauhkan diri daripada orang yang cuba hendak menyentuh kamu itu. Okey, yang ketiga ialah menjerit. Mintalah pertolongan. Jerit kuat-kuat. Okey, supaya apa? Supaya orang lain dengar. Orang lain boleh datang memberikan pertolongan. Setidak-tidaknya orang yang cuba untuk buat perkara yang tak baik dekat kamu tu, dia akan rasa terkejut apabila kamu menjerit dan meminta pertolongan. Mungkin dia takut, dia akan segera lepaskan kamu dan beredar daripada situ. Okey, mari kita perhatikan beberapa situasi. Okey, situasi yang pertama. Adakah situasi ini selamat? Mengapa? Okey, kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah situasi di dalam lift. Okey, situasi di dalam lift. Ada
seorang budak perempuan, okey, dan juga seorang pakcik. Inilah lelaki dewasa ni. Mereka menaiki lift bersama-sama. Okey, kalau kamu perhatikan gambar ini gambar ini tiada sebarang sentuhan. Mereka hanya menaiki lift bersama-sama. Okey, jadi adakah situasi ini selamat? Selamat. Okey, kerana apa? Kerana tiada sentuhan. Okey, seterusnya situasi yang kedua. Okey, perhatikan gambar ini. Okey, siapa yang duduk di bangku ni? Ada orang perempuan ni kan duduk dekat bangku ni. Okey, di sebelah dia ini ada pula seorang lelaki datang pula duduk dekat bangku sebelah dia. Kalau kamu perhatikan gambar ini, apa yang dibuat oleh lelaki ini? Lelaki ini meletakkan tangannya di atas peha perempuan ini, kan? Dahlah perempuan ni tak kenal siapa lelaki ni. Tiba-tiba datang, letak pula tangan atas peha perempuan ni. Tak tahu dia nak buat apa. Okey, jadi sentuhan macam ni selamat ke? Sentuhan macam ni tidak selamat. Okey, tidak selamat. Sebab apa? Letak tangan atas peha orang. Berlaku cubaan meraba di situ. Jadi, kamu perlu elakkan perkara sebegini daripada berlaku. Okey, kalau ada orang yang cuba buat dekat kamu macam ni, kamu perlu ambil langkah-langkah yang telah cikgu terangkan tadi. Okey. Situasi ketiga pula. Okey, perhatikan situasi ini. Apa yang berlaku ni? Budak ni, ya Allah, tengok tu tangan dia kena tarik dengan lelaki dewasa ni. Meronta-ronta budak tu. Orang lelaki dewasa ni paksa dia ikut. Tak tahu dia nak bawa ke mana. Mungkin ini dia nak apa? Dia nak colek. Okey, jadi situasi sebegini tidak selamat. Okey, tidak selamat. Kerana apa? Kerana berlaku cubaan menculik. Okey. Seterusnya, situasi yang keempat. Okey, kamu perhatikan di sini. Okey, lelaki ini memberikan buah-buahan. Budak lelaki ini memberikan buah-buahan kepada jirannya. Okey, kalau situasi macam ini, selamat. Tak ada masalah lah kita hidup berjiran. Kenalah menghormati antara satu sama lain. Kalau kita ada rezeki lebih, contoh dekat rumah kita ada banyak buah-buahan, ataupun kita beli makanan yang banyak, kita boleh hantar ke rumah jiran untuk apa? Untuk kongsi rezeki bersama-sama. Okey, jadi sentuhan yang sebegini adalah sentuhan yang selamat. Kerana apa? Kerana dia hanya memberikan buah-buahan. Okey? Tiada cubaan melakukan perkara lain. Okey, boleh faham tak setakat tu? Okey, cikgu harap kamu jelaslah dengan penerangan cikgu pada hari ini. Okey, seterusnya, kalau dah faham, mari kita uji diri. Okey, cikgu dah sediakan quizzes untuk kamu jawab. Okey, macam mana kamu nak jawab quiz ni? Okey, kamu typekan joinmyquiz.com. Okey, kemudian kamu masukkan kod 0186262. Okey, kemudian tekan butang join. Okey, sekian sahaja kelas kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Suzana Anwar. Bye!